Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan wartawan Shirin Abu Akleh di Jenin Tebing Barat. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menegaskan pembunuhan itu amat tidak wajar dan kejam. Ia jelas memperlihatkan jenayah berterusan yang dilakukan rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Israel mesti bertanggungjawab sepenuhnya. Shirin Abu Akleh, 51 tahun, yang bertugas sebagai wartawan Al Jazeera, ditembak mati ketika membuat liputan serbuan Israel di wilayah diduduki. Seorang lagi wartawan, Ali Al-Samudi, cedera. Sementara itu, pihak berkuasa Palestin menolak cadangan Israel untuk mengadakan siasatan bersama bagi mengenal pasti punca kematian Shirin. Presiden Mahmud Abbas menegaskan pelaku tidak sepatutnya terlepas daripada hukuman. Menurut jurucakap pergerakan Fatah Hussein Al-Sheikh, penyiasatan Palestin akan diselesaikan secara bebas. Bedah siasat awal dan pemeriksaan forensik telah dijalankan di Nablus beberapa jam selepas kematiannya. Pihak Palestin enggan memenuhi permintaan Israel supaya menyerahkan peluru yang membunuh Shirin untuk diteliti pasukan forensiknya. Korea Utara hari ini mengesahkan kes kematian pertama akibat COVID-19. Menurut laporan agensi berita pusat Korea KCNA, demam yang tidak dapat dikenal pasti puncanya merebak ke seluruh negara mulai akhir bulan lepas. 6 orang meninggal dunia dan seorang daripada mereka diuji positif subvarian BA2 Omicron. Pada 12 Mei sahaja, kira-kira 18,000 orang dikesan mengalami gejala demam. Sehingga kini 187,800 telah diasingkan dan sedang menerima rawatan. Colombia menjadi negara Amerika Latin pertama membenarkan euthanasia. Ia memberi kebenaran kepada doktor membantu pesakit kritikal menamatkan hayat mereka menggunakan kaedah tidak menyakitkan. Perkara itu diputuskan Mahkamah Perlembagaan berdasarkan 6 undian menyokong berbanding 3 menolak. Mahkamah tertinggi negara itu menyebut doktor dibenar membantu pesakit kritikal mengambil ubat yang boleh membawa maut tanpa perlu bimbang dengan risiko dipenjarakan. Lebih 6 juta penduduk Ukraine meninggalkan negara itu sejak pencerobohan Rusia 24 Februari lalu. Menurut kajian Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi, setakat 11 Mei, 6,29,705 penduduk meninggalkan Ukraine. Kebanyakannya melarikan diri ke negara jiran, dengan Poland merekodkan jumlah tertinggi lebih 3 juta pelarian. Wanita dan kanak-kanak mewakili 90% daripada jumlah pelarian. 8 juta penduduk lagi melarikan diri ke daerah lain negara itu. Sementara itu, usaha untuk menangani krisis makanan global dibincangkan kumpulan 7 negara maju G7 dalam pertemuan di utara Jerman bermula Khamis. Tumpuan diberikan untuk melindungi negara miskin daripada kesan pencerobohan Ukraine. Menteri Luar Jerman Annalena Baerbock berkata G7 mempunyai tanggungjawab khusus untuk membantu negara miskin menghadapi tekanan bekalan makanan dan tenaga disebabkan oleh peperangan. Ukraine merupakan pengeksport roti terbesar dunia. Negara itu mengeksport 4.5 juta tan hasil pertanian sebulan, 12% daripadanya gandum, 15% jagung dan 50% daripada jumlah pengeluaran minyak bunga mataharinya. Cuba mengumumkan tempoh berkabung selama 42 jam bermula hari ini hingga tengah malam esok. Ia susulan letupan di sebuah hotel di Havana minggu lalu yang mengorbankan 45 nyawa dan 54 lagi cedera. Pengumuman kerajaan itu dibuat sejurus selepas Ketua Bomba Luis Carlos Guzman mengesahkan mayat terakhir dibawa keluar dari runtuhan bangunan Hotel Saratoga itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, persaingan antara Arsenal dengan Tottenham Hotspur untuk merebut tempat ke saingan Liga Juara Eropah semakin sengit. Pertembungan kedua-dua pasukan menyaksikan Spurs berjaya meraih mata penuh menerusi kemenangan 3-0. 2 gol dijaringkan penyerang Harry Kane, manakala gol ketiga diperoleh menerusi pemain tengah Son Heung-min. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.